Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zarifah binti Umar, SPD 0007/18, Kurikulum dan Pengajaran, akan membentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Penilaian Kepakaran Dalaman Pengetua Guru Besar Sekolah TS25 dengan menggunakan model penilaian Tyler. Persembahan saya ini akan mencakupi beberapa aspek, iaitu pertamanya berkaitan dengan konsep pendidikan itu sendiri. Kemudian saya akan menguraikan sedikit Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Kemudian seterusnya saya akan menguraikan Program Transformasi Sekolah 2025 TS25, skop kajian, model penilaian Tyler dan kerangka teori. Seterusnya kerangka konsep, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, pendidikan memainkan peranan penting dalam menentukan kemajuan sesebuah negara. Negara perlukan sistem pendidikan yang lengkap untuk membangun. Setiap negara amat mengharapkan kepada sistem pendidikan yang lengkap untuk terus maju. Menurut Ismail, pada tahun 2005 perlu wujud hubungan yang rapat antara pendidikan dan kemajuan ekonomi yang merupakan teras kepada peningkatan daya saing negara. Pendidikan juga akan menghasilkan sumber manusia yang diharapkan oleh sesebuah negara. Jadi generasi muda perlu mempersiapkan diri bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Ibu bapa sentiasa menaruh harapan kepada sistem pendidikan bagi melahirkan generasi muda yang mempunyai potensi tinggi menghadapi cabaran abad 21. Bertitik tolak daripada keadaan ini, maka KPM telah melancarkan kajian semula terhadap sistem pendidikan sedia ada pada Oktober 2011 yang dinamakan sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang baru bagi tempoh 2013 hingga 2025. Kajian ini dibuat dalam konteks standard pendidikan antarabangsa yang semakin meningkat. Peningkatan aspirasi negara ke arah mempersiapkan generasi muda bagi menghadapi cabaran abad ke-21 dan juga peningkatan harapan ibu bapa dan waris serta komuniti keseluruhan terhadap dasar pendidikan negara. Hasil kajian yang dibuat yang melibatkan pemimpin sekolah, guru, ibu bapa, murid dan orang ramai di seluruh negara telah membuktikan bahawa PPPM telah melakarkan visi sistem pendidikan dan aspirasi murid yang dapat memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. PPPM berhasrat untuk memenuhi keperluan semua rakyat dan menyediakan negara untuk bersaing di peringkat global. Justru menyedari hakikat perlunya transformasi, maka KPM telah merancang satu program transformasi yang dinamakan Program Transformasi Sekolah 2025. Program Transformasi Sekolah TS25 merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan selaras dengan hasrat yang terkandung di dalam PPPM 2013-2025. Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasi amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran selari dengan hasrat yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Program TS25 merupakan model milik KPM yang digerakkan melalui kepakaran dalaman perubahan sekolah dan memfokuskan kepada sokongan terhadap sekolah secara berterusan. Program transformasi sekolah telah menetapkan ataupun telah berhasrat untuk menghasilkan modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran menyeronokkan, disokong kepimpinan berkualiti dan berwawasan,
guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi serta komitmen komuniti yang padu. Jadi kalau kita tengok kerangka konsep TS25 ini, dia mencakupi pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan PIBG dan komuniti. Jadi ketiga-tiga ini akan saling berhubung untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran dan pembelajaran bermakna dengan mengaplikasikan pedagogi dokumen standard yang digunakan dan juga pentaksilan. Dengan fokus utama tadi adalah elemen kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Okey, sekarang kita lihat kepada objektif TS25. Mesyuarat Majlis Ekonomi Bilangan 2 2015 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 19 Januari 2015 yang lalu telah meluluskan cadangan pelaksanaan TS25 KPM dengan objektif yang ingin dicapai, iaitu yang pertamanya mengaplikasi konsep dan amalan PDP terbaik, membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan pembimbing kepimpinan, dan yang ketiganya membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Jadi berdasarkan objektif TS25 tadi, kajian ini dibuat untuk merujuk kepada objektif kedua TS25 tadi, membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan pembimbing kepimpinan. Jadi, fokus kajian ini adalah kita nak lihat kepada objektif yang kedua tadi, dan kenapa objektif ini dipilih adalah kerana kita tahu PGB merupakan orang yang penting di sekolah untuk membuat transformasi yang diharapkan. Jadi, rasional pemilihan objektif ini adalah kerana pengetua dan guru besar merupakan orang yang penting yang menentukan hala tuju sekolah. Berdasarkan hasrat dan objektif yang terdapat dalam program TS25 ini, peranan PGB selaku pemimpin di sekolah adalah sangat penting untuk memastikan objektif yang disenaraikan dapat direalisasikan. Aspek kepimpinan ini menjadi semakin kompleks kerana pentadbir tidak lagi bertindak sebagai pentadbir di sekolah sahaja, malah menggalas tanggungjawab sebagai pemimpin komuniti. Jadi sebagai pengetua dan juga guru besar perlu menggerakkan kumpulan Middle Leaders Team atau MLT atau pemimpin pertengahan dalam melaksanakan fungsi dan peranan mereka untuk mencapai objektif TS25. Jadi kajian dibuat untuk menilai kepakaran dalaman pengetua guru besar sekolah TS25 di Pulau Pinang setelah melalui 8 modul latihan TS25 berpandukan model penilaian Tyler. Jadi maknanya pengetua guru besar yang dipilih adalah pengetua guru besar sekolah TS25 di Pulau Pinang yang telah melalui 8 modul latihan TS25. Model penilaian Tyler, pendekatannya berorientasikan objektif, fokus kepada tujuan dan objektif yang spesifik sama ada tercapai atau tidak. Model ini telah dibina oleh Ralph Tyler untuk mengumpul maklumat mengenai tahap pencapaian murid terhadap objektif yang ditetapkan supaya menjadi rujukan untuk penambahbaikan program. Kerangka teori bagi model ini adalah yang pertamanya menentukan matlamat program, memilih pengalaman pembelajaran, menyusun kaedah pembelajaran dan penilaian terhadap pencapaian matlamat. Rasional kenapa model ini dipilih adalah kerana yang pertamanya kita kata model ini adalah model yang berorientasikan objektif, dan kajian ini adalah ingin melihat objektif TS25 iaitu pembangunan kepakaran dalaman pengetua dan guru besar. Pendekatan ini juga lebih mudah kerana pengembangan teknik penilaian, prosedur pengukuran dan instrumen penilaian telah disediakan. Dan melalui model ini juga, pemilik program akan dapat dengan jelas melihat hasil pencapaian program serta dapat membuat penambahbaikan. Itu antara justifikasi kenapa model penilaian Tyler ini dipilih.
Kemudian kita melihat kepada elemen kerangka konsep kajian. Elemen kerangka konsep kajian ini kita berlandaskan kepada model penilaian Tyler. Yang pertamanya objektif. Jadi objektif kita adalah objektif kedua TS25, membangunkan kepakaran dalaman pengetua guru besar. Pemilihan pengalaman pembelajaran, kita memilih modul latihan TS25 dengan menggunakan 8 modul latihan yang dibangunkan oleh KPM. Penyusunan kaedah pembelajaran, langkah yang ketiga adalah untuk melihat kepada aktiviti-aktiviti yang disediakan semasa pengetua dan guru besar menjalani modul-modul latihan transformasi 25. Dan akhir sekali penilaian. Penilaian kita buat secara menggunakan soal setidik, iaitu secara kuantitatif. Kita akan menilai kepakaran dalaman pengetua dan guru besar menggunakan soal selidik yang akan disediakan. Seterusnya, kerangka konsep kajian berasaskan model penilaian Tyler. Jadi kita ambil model penilaian Tyler itu sebagai asas, dan daripada situ kita dapat membina satu kerangka konsep kajian dengan objektifnya adalah objektif TS25, membangunkan kepakaran dalaman pembimbing pedagogi dan pembimbing kepimpinan. Pemilihan pengalaman pembelajaran kita memilih 8 modul latihan komprehensif dan berstruktur yang dibangunkan oleh KPM. Kaedah penyusunan pembelajaran, susunan aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam modul latihan TS25 yang digunakan semasa latihan diberi kepada pengetua dan guru besar. Dan akhir sekali, penilaian dibuat menggunakan instrumen soal sidik untuk menilai kepakaran dalaman pengetua dan juga guru besar. Akhir sekali, kita melihat kepada kerangka konseptual kajian. Jadi dalam kerangka ini, model yang kita pilih adalah model penilaian Tyler. Kita mengaplikasikan 4 langkah dalam model penilaian Tyler tadi. Langkah yang pertama, menentukan matlamat program. Jadi matlamat kita adalah membangunkan kepakaran dalaman pengetua guru besar. Langkah kedua, memilih pengalaman pembelajaran. Kita pilih 8 modul latihan program TS25. Langkah yang ketiga, kita menyusun pembelajaran. Jadi kaedah pembelajaran tadi kita melihat kepada aktiviti-aktiviti yang terdapat semasa modul latihan program TS25 ini dikendalikan. Dan langkah yang keempat adalah kita membuat penilaian terhadap pengetua dan guru besar dari segi kepakaran dalaman, untuk menilai kepakaran dalaman pengetua dan guru besar sekolah TS25. Jadi, 8 modul latihan program TS25 yang kita gunakan adalah modul-modul yang telah dibangunkan oleh KPM. Itu modul pertama yang bertajuk bimbingan dan pementoran. Modul kedua, menerajui kepimpinan. Modul ketiga, menerajui pembelajaran. Modul keempat, persekitaran dan pembelajaran positif. Modul kelima, penilaian dan refleksi. Modul ke-6, kefahaman melalui reka bentuk, KMR. Modul ke-7, digital tools dan resources. Modul ke-8, redesign student learning experience, pentaksiran bilik darjah. Jadi daripada latihan-latihan ini, kita akan melihat kepada pencapaian objektif program, pembangunan kepakaran dalaman pengetua dan guru besar. Jadi kita nak nilai sama ada objektif kepakaran dalaman pengetua guru besar tercapai ataupun tidak selepas PGB mengikuti kesemua modul yang terdapat dalam program latihan TS25. Dan akhir sekali, kesimpulannya, kajian ini diharapkan dapat membantu pemilik program untuk menilai kepakaran dalaman pengetua guru besar setelah menerima semua modul latihan program TS25. Jadi maknanya selepas PGB menerima latihan TS25 tu, kita akan nilai kepakaran dalaman mereka untuk menerajui sekolah TS25. Jadi saya amat mengharaplah kajian ini dapat diteruskan bagi melihat kepada program TS25 yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.